Salah satu kaedah nama ni kita jarang terap, sebab Arab ni dia cukup menjaga satu salah silah penting, salah silah keluarga dia. Kamu suku mana, kamu bani mana, kamu kabilah mana, kamu keturunan mana. Satu lagi untuk mereka menjaga bentuk hafalan dan hafazan mereka. Mereka bukan setakat boleh hafal syair-syair yang panjang, prosa-prosa Arab klasik yang berjela-jela, mereka juga boleh hafal salah silah dan keturunan mereka. Untuk melengkapkan konteks hafalan tadi, mereka meletakkan nama-nama pada sesuatu yang sentiasa berada dalam ruang lingkup hidup mereka. Macam kita paling tinggi pun, nama kucing kita je kita ambil je. Apa nama kucing kita? Boboy. Apa nama kucing kita? Comel. Apa nama kucing kita? Tampuk. Lembu kita tak ada nama dah kan? Kambing kita pun tak ada nama. Kereta kita tu dah mereka bagi nama dah. Saga apa? Kelisa. Ini apa? Kenari. Ini apa? Ikan joh, ikut dia lah. Tapi apapun tu semua, tengok binatang unta Rasulullah ada nama. Unta Rasulullah yang terkenal apa? Quswa kan? Quswa yang hadiah daripada Sayyidina Abu Bakar waktu nak hijrah. Rasulullah banyak guna. Antara yang paling penting Rasulullah guna di mana? Di perjanjian Hudaibiyah Rasulullah naik Quswa. Biasanya hak jauh-jauh 3 unta Rasulullah guna. Hak perjalanan jauh, makan masa berbelah-belah hari. Quswa, Adba, Jada'ah. Kalau dalam perang Bani Quraizah Rasulullah naik unta yang nama Jafur. Hak ni hak jarak pendek. Banyak lagi unta Nabi. Dalam sejarah ada 45 unta Nabi. Tuan-tuan nak hafal nama-nama tu 45. Kuda lagi tak? Kemudian kemah, pedang, perisai. Tengok dalam sejarah. Pedang Nabi pun ada nama, tu ada nama, ni ada nama, semua. Ini untuk menjaga legasi, konteks hafazan dan hafalan mereka. Kita boleh nak try saja-sajalah kan. Saja-sajalah, kucing kita dah ada. Kita nak try untuk apa pula? Untuk latih. Dia segala yang dalam ruang lingkup kehidupan kita ni ada nama-nama tertentu untuk kita beza dan kita kenali. Sebab tu dulu mereka bukan kata hafal keturunan unta mereka boleh hafal ya. Jangan terkejut. Macam kita sebut contoh nama seseorang. Okey, nama aku Yusuf bin Abu bin tu ni. Bila orang tanya ni unta ang, cantiklah unta kamu ni. Oh, memang unta ni, contohlah kita kata nama Yaqub. Tapi hang tak tahu bapak dia dulu. Contoh dia letak, dia sebut pula nama bapak. Lagi hebat. Tok dia dulu nama ni dia boleh sebut keturunan unta dia. Sebab tu bila turun Al-Quran tak jadi masalah bagi mereka untuk hafal. Sebab mereka dah ditekankan perkara-perkara seperti ini. Walaupun konteks jahiliah yang disebut pada mereka tu bukan jahiliah mereka tu jahil. Macam mana orang jahil sudah boleh pergi keluar musim sejuk, musim panas untuk berniaga? Jahil di sini maksud jahil dalam kondisi kemasyarakatan. Jahil yang tak punya undang-undang tersendiri. Jahil bermaksud mereka pada masa tu minum arak, suka berzina, suka berjudi, suka bertilik nasib. Jahil dari sudut tu. Tapi dalam ilmu keduniaan mereka tak jahil. Payah nak cari anak sungai di padang pasir ni. Jadi akibat berjumpa ni mereka mandi, mereka minum, mereka basuh badan, siap bubuh dalam khirbah lagi. Khirbah tahu tak? Khirbah ni macam bekas air lah. Bekas air yang kantung daripada kulit tu. Jadi orang Eropah dia ada macam cowboy punya tu kan. Cowboy dulu, pernah tengok cerita cowboy tak? Cowboy kan dia ada bekas bulat tu kan. Depa tu kulit juga ke kayu? Yang bekas bulat tu. Depa kulit juga ke kayu? Kulit juga. Cowboy tahu kan? Hyde Chaparral. Zaman dulu kan, Hyde Chaparral, Virginia, tu cerita-cerita hak dulu-dulu. Kemudian dia sengaja, tanpa pengetahuan orang, dia sengaja tinggalkan khirbah dia tepi sungai. Kemudian sahabat pun berjalan meninggalkan sungai. Sampai tengah jalan dia kata, oh minta maaf, aku terpaksa unduk ke belakang, aku tertinggal khirbah aku. Dia nak tahu. Tiba-tiba sampai di situ, anak sungai tak ada, khirbah dia saja ada tengah-tengah padang pasir. Maksudnya sungai itu adalah sungai yang bolehlah maybe kita katakan satu kurniaan Allah pada masa tu akibat doa daripada Alak. Sebenarnya tak wujud pun sungai di situ. Dan satu yang special Alak ni, mayat dia tak tahu ke mana. Sebab sebelum meninggal, dia meninggal di tengah padang pasir tu, dia minta Allah lindungi jasad dia. Jadi dia meninggal, lepas tu sahabat nak pergi urus tak tahu dia ke mana dah.
mayat dia tak tahu ke mana. Tu sahabat yang hebat, Ala bin Hadrami. Kemudian Raja Yamamah Hauza bin Ali Salis bin Amir Al-Amiri sampaikan kepada dia. Yang terakhir, satu-satunya yang dibunuh nombor 8 tu, satu-satunya yang terbunuh Haris ni. Sebab Haris ni sebelum dia sampai kepada Amir Basrah tu, dia lalu kawasan Mu'tah, satu tempat yang bernama Mu'tah. Dia berjumpa dengan pemimpin bukan pemimpin Mu'tah. Di Mu'tah tu pemimpin ni daripada keluarga Ghassan, nama dia Syurahbil bin Amir. Syurahbil ni tanya Haris, kamu daripada mana? Aku datang daripada Madinah. Berkemungkinan kamu ni utusan Muhammad. Ya, aku utusan Muhammad nak jumpa dengan Amir Basrah. Akibat dia ni bagi tahu dia utusan Muhammad, maka dia dibunuh oleh Syurahbil. Jadi inilah satu-satunya sahabat yang tak kembali. Semua sahabat ni bergerak di hujung akhir tahun yang ke-6 Hijrah. Akhir 6 Hijrah, semua tu kembali dan sampai pada Rasulullah pada Muharram 7 Hijrah. Maksudnya Muharram awal bulan tahun. Muharram 7 Hijrah semua sampai kecuali Haris. Dan melalui peristiwa pembunuhan Haris di Mu'tah, tuan-tuan pasti tahu ada satu peperangan di Mu'tah. Sebab ni lah, sebab utusan Rasulullah dibunuh. Jadi Rasulullah berperang di Mu'tah. Walaupun Rasulullah pi ke tak pi? Rasulullah tak pi kan, perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni lah yang mengorbankan siapa? Takut saya tertukar. Sahabat hak 3 orang tu, hak Rasulullah sudah beri macam satu clue tu, Mu'tah ke mana? Saya takut saya tertilap dengan perang lain. Kan Rasulullah kata yang mula-mula akan pegang panji ialah Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far terkorban, diambil oleh Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah terkorban, diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terkorban, maka Khalid ambil. Ni perang Mu'tah ke perang apa? Perang Mu'tah dah. Perang Mu'tah ni lah. Tapi Rasulullah tak pi. Tapi Rasulullah dah bagi clue tu. Perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah. Nak habaknya antara sistematik dakwah yang dibuat oleh Rasulullah berkenaan dengan apa yang kita cerita ni, salah satu bentuk ialah menyebarluaskan. Begitu jugalah kita. Kita hari ini pun tugas yang perlu kita ambil, da'iyan muballighan, menyeru orang ramai, menyeru masyarakat kepada apa? Kepada Islam, kepada amar ma'ruf, kepada nahi mungkar, minta masyarakat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan oleh Allah. Kemudian muballigh, menyampaikan, baligh anni walau ayat, walaupun satu ayat kebenaran yang kita terima daripada Rasulullah, daripada guru, daripada pengajaran, sampaikanlah kepada orang lain, kerana dia juga adalah bentuk ilmu dan nasihat untuk kita sampaikan kepada sesiapa pun. Bahagian hidayah, bahagian petunjuk, itu adalah kerja Allah. Dan Rasulullah telah melakukan, hantar dah surat, berdakwah dah, menyeru kepada Islam. Mereka nak terima, terima, tiada paksaan. Mereka nak tolak pun tidak dipaksa. Walaupun Raja Sapotih yang pertama, Heraklius, tak terima, tapi dia menjaga surat Rasulullah dengan baik. Tapi Raja Parsi, dia mengoyakkan surat Rasulullah dan dia menerima habuan dia. Ramai di antara mereka yang tak menerima. Antara yang menerima siapa? An-Najasyi. Itu adalah perlu yang kita buat. Sebab petunjuk dengan hidayah Allah tu, petunjuk dengan hidayah ni dua benda yang besar. Antara petunjuk dengan hidayah, yang mana lagi afdal, mana lagi tinggi? Petunjuk ke hidayah? Taufik ni lagi tinggi, lagi sukar. Hidayah adalah bentuk kefahaman, bentuk kefahaman yang dikurniakan oleh Allah. Dengan kata lain, bila seseorang tu dapat hidayah, dia ni diberi jalan untuk mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih. Siapa-siapa yang diberi hidayah, Allah bagi pengenalan pada diri dia, nak kenal hak mana bagus, hak mana tak bagus, hak mana baik, hak mana betul. Tetapi petunjuk kenapa jadi lebih tinggi?
Sebab ni adalah sesuatu yang banyak berlaku pada kita. Senang mudah nak faham petunjuk ialah tidak semua orang boleh ikut kebenaran yang dia tahu. Siapa yang dapat petunjuk ialah orang yang boleh ikut kebenaran yang dia tahu dan dia boleh tinggalkan ketidakbenaran yang dia tahu. Sekarang ni hidayah dulu, ni baik, ni tak baik. Tetapi petunjuk ni Allah melorongkan seseorang tu boleh ikut benda baik yang dia tahu. Payah ni. Payah tuan-tuan. Kita nak ikut benda baik yang memang dah kita tahu. Kenapa payah? Kita tahu semayang tu baik, tapi berapa ramai yang tak semayang. Payah nak ikut benda baik yang kita tahu. Hak ni pula Tuhan kata dah jangan mengumpat, tapi nak tinggalkan mengumpat hak tak baik yang kita tahu pun payah. Mengumpat kita tahu tak baik, tapi nak meninggalkan mengumpat hak kita tahu tak baik tu payah tuan-tuan. Kenapa payah? Hari-hari mengumpat tu maksudnya payah nak ikut benda baik yang kita tahu, payah nak tinggal benda yang tak baik yang kita tahu juga. Puasa wajib, kita tahu puasa baik, tak puasa tak baik, tapi berapa ramai yang tinggal puasa? Dia tahu puasa tu baik, tapi dia sendiri tak puasa. Boleh faham tak petunjuk ni payah nak ikut benda baik yang kita tahu. Berlaku tak pada kita tuan-tuan? Berlaku banyak benda baik kita tahu, tapi kita tak mau ikut.